Hai, hari ini anda bersama Cikgu Lin Amalin dalam kelas pengurusan diri. Jom kita belajar dengan Cikgu Lin. Hello, Assalamualaikum. Sebelum kita mula kelas, jom kita tengok satu video pengenalan. Okey, kena fokus tau. Lepas dah habis tengok video ni, kalau tak faham, baru boleh tanya cikgu. Okey, jom cikgu mainkan tau. Kenapa dengan tangan dia tu agak-agaknya, ya kan? Okey, video pun dah habis. Kenapa dengan tangan dia tu? Tak apa, jangan jawab lagi. Fikir dulu ya. Cikgu nak take 5 sekejap. Nanti kita berjumpa selepas ini. Okey, tajuk pengajaran kita pada hari ini ialah ini dia, rawatan awal kecederaan ringan dan kemalangan di dalam bengkel. Macam video yang kamu tengok tadi sebenarnya merupakan salah satu kecederaan ringan yang berlaku di dalam sesebuah bengkel. Pernah kan kita melalui situasi sebegitu? Mestilah pernah kan? Kecederaan ringan ni bukan sahaja di bengkel, bahkan di rumah pun boleh berlaku. Baiklah, pada bahagian 1, kita akan melihat tajuk punca kecederaan ringan dan kemalangan di dalam bengkel. Biasanya, ianya melibatkan 3 faktor, iaitu faktor fizikal, faktor kemanusiaan dan faktor pentadbiran. Seterusnya, kita akan lihat ketiga-tiga faktor ini. Jom kita lihat sekarang. Baiklah, apa kata kita tengok dulu faktor fizikal. Macam mana faktor fizikal tu? Okey, ianya melibatkan 3 perkara, iaitu pendawaian elektrik, persekitaran dan peralatan serta mesin. Okey, mari kita lihat. Untuk pendawaian elektrik, biasanya melebihi 40 tahun kan, dah terlampau lama sangat kan. Lepas tu beban yang berlebihan, di samping pendawaian tambahan yang memang banyak. Macam mana? Ini cikgu sertakan contoh untuk pendawaian elektrik. Okey, yang kedua dari sudut persekitaran, iaitu terdapat tumpahan minyak dan kurang pencahayaan di dalam sesuatu bengkel. Dan yang seterusnya, peralatan dan mesin tidak diselenggara secara berjadual dan susunan yang tidak teratur. Ini semua ketiga-tiga ni melibatkan faktor fizikal. Seterusnya anak murid, kita akan melihat faktor kemanusiaan. Kemanusiaan ni macam mana melibatkan diri kita sendirilah. Okey, sebagai contoh, yang pertama kecuaian. Kecuaian di mana kita ni kurang tumpuan. Kurang tumpuan. Okey, yang kedua, kurang pengetahuan. Maksudnya kita memaksa diri melakukan kerja dan kurangnya latihan terhadap mesin yang terdapat di dalam bengkel. Disiplin, tidak fokus dan bergurau ketika melakukan kerja. Ini selalu cikgu tegur kan. Dalam bengkel, dalam kelas mesti fokus dan aktiviti bergurau senda adalah tidak dibenarkan. Okey, seterusnya faktor manusia juga, iaitu kesihatan. Kita rasa mengantuk, letih, fikiran terganggu, sakit dan psikologi terganggu mengakibatkan kerja-kerja di dalam bengkel tergendala. Kena ingat, faktor kemanusiaan ni dia ada 1, 2, 3 dan 4. Okey, setakat ini
Okey, saya teruskan dengan slide yang seterusnya. Seterusnya, kita akan melihat faktor pentadbiran. Macam mana tu faktor pentadbiran pula? Okey, dari sudut peralatan di mana kurang alatan sokongan dan keselamatan di dalam sesuatu bengkel. Di samping itu melibatkan aspek peraturan, iaitu kurang arahan keselamatan yang ditampal, kurang latihan ketika menghadapi kemalangan dan kurang menguatkuasa pemakaian yang selamat di dalam bengkel. Ini melibatkan pentadbiran. Okey, 3 benda awak kena ingat dalam tajuk ni. Okey. Faktor pentadbiran, faktor kemanusiaan dan faktor apa yang pertama tadi tu? Kena ingat balik. Yang pertama tu faktor apa? Okey, awak fikir dulu, nanti cikgu tanya tau. Baiklah anak murid, seterusnya kita akan melihat bahagian yang kedua, iaitu bantuan, kecemasan dan rawatan awal. Jom kita tengok bantuan dan rawatan awal yang boleh diberikan sekiranya berlaku kecemasan. Okey, sekarang kita melihat sekiranya berlaku luka kecil, apakah tindakan yang kita perlu lakukan? Okey, yang pertama, cuci tangan dengan bersih. Yang kedua, lap luka sehingga kering dan tutup luka dengan pembalut kasar yang disteril. Ini pembalut kasar. Okey, perkara yang ketiga, bersihkan di sekeliling kawasan luka dengan air sabun. Gunakan kapas kesat bagi setiap sapuan. Okey, ini contoh kapas yang kita boleh gunakan. Dan yang keempat, lap sehingga kering, tanggalkan penutup luka dan gunakan pembebat berpelekat. Okey, ini contoh gambar yang cikgu perolehi apabila berlakunya luka kecil. Seterusnya, kita akan melihat rawatan tersedia. Yang pertama, rehatkan bahagian anggota tersedia. Yang kedua, tuamkan ais pada bahagian anggota tersedia. Yang ketiga, balut bahagian tersedia. Yang keempat, letakkan bantal pada bahagian tersedia ketika duduk atau baring. Ini contoh kita lapik dengan bantal pada bahagian yang tersedia. Sekiranya tangan dah dekat sini, tapi contoh gambar ni cikgu ambil bahagian kaki. Okey, yang kelima, dapatkan rawatan susulan di hospital yang berhampiran. Sebab apa? Kita semua ni tak ada kepakaran yang lebih untuk kita merawat rawatan tersedia. Jadi, bila kita dah melakukan keempat langkah ini, dan langkah yang terakhir, mesti bawa ke hospital yang berdekatan. Baiklah, seterusnya kecederaan yang melibatkan renjatan elektrik. Macam mana ni? Inilah gambar kena renjatan elektrik. Okey, langkah yang pertama mesti kita lakukan iaitu matikan suis. Okey, tutup suis ni. Yang kedua, pastikan anda berdiri di atas penebat getah. Contoh macam mana? Macam kayu ke kan? Awak jangan sentuh orang tu direct, jangan sentuh terus kan? Okey, yang ketiga, gunakan objek penebat elektrik daripada badan mangsa. Ini awak sentuh badan mangsa tu dengan objek penebat. Sebagai contoh ni, cikgu gunakan penyapu. Dan yang keempat, hantar mangsa ke hospital berdekatan. Sebab kadang-kadang ni arus elektrik ni dia boleh mengakibatkan kematian. Sebab kita niat nak tolong kan. Tapi kadang-kadang kita pula yang boleh terkena renjatan elektrik. Okey, setakat ni boleh faham? Okey, bagus. Baiklah, seterusnya kita akan melihat rawatan hidung berdarah. Macam mana? Ini ada contoh gambar rawatan hidung berdarah. Okey, langkah yang pertama, duduk
dan tundukkan kepala supaya darah dapat mengalir. Kedudukan dia lebih kurang macam ni lah. Okey, langkah yang kedua, bernafas melalui mulut dan picit bahagian yang lembut pada hidung. Nampak ni? Dia picit bahagian hidung dengan lembut lah. Jangan kasar pula kan. Dalam kawan tu sakit, tiba-tiba kita picit dengan kuat. Mau melompat kawan tu kan? Okey, yang ketiga, melepaskan tekanan selepas 10 minit. Jika pendarahan tidak berhenti, ulang perbuatan yang sama. Okey, selepas 10 minit tu, awak lepas yang dekat bahagian hidung tu. Okey, langkah yang keempat, apabila pendarahan berhenti, tundukkan kepala dan bersihkan hidung dengan air suam. Ini ada air suam kat dalam ni. Okey, yang kelima, jika pendarahan berterusan, perlu mendapatkan rawatan di hospital. Ingat, apa-apa pun kejadian ataupun kemalangan di dalam bengkel, kita kena bawa ke hospital untuk mengelakkan benda tu menjadi lebih parah. Sebab kita semua ni tak ada sertifikat ataupun kita tak ada sijil macam doktor kan. Doktor lebih arif. Okey. Baiklah, kita pun sudah sampai di penghujung pengajaran. Sebagai kesimpulan, rawatan awal penting dalam mencegah kecederaan daripada menjadi lebih parah. Sebelum melakukan apa-apa aktiviti, pastikan aspek keselamatan juga diambil kira. Okey anak-anak, sampai di situ saja. Semoga kita berjumpa pada video pengajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih.